Nama saya Veli Dejos, nomor matriks MS250133832. Hari ini saya akan membentangkan case guru mengaku tidak bersalah, terima rasuah Rm 33.870 10 sen. Bagi pengenalan, integriti merujuk kepada kejujuran, ketulusan, kesempurnaan, dan keutuhan seseorang. Menurut John Louis Lucius 1999, integriti berkaitan dengan konsistensi dalaman dan bertentangan dengan kemunafikan. Kamus di Bahasa Dewan Bahasa 2000 mendefinisikan integriti sebagai sifat positif yang penting dalam kehidupan manusia. Manakala rasuah menurut Gernal 2012, rasuah ialah perbuatan penyalahgunaan kuasa atau termasuk menerima suapan seperti wang, hadiah, atau perkhidmatan. Rasuah berlaku apabila seseorang menggunakan kedudukan rasmi untuk mendapatkan kelebihan yang tidak sah yang bertentangan dengan hak orang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nursyana Naziha binti Maslin. Nomor matriks saya MS 250133595. Seperti yang kamu nampak, pengenalan case dalam slide ini mempunyai 3 poin beserta huraian yang pendek. Yaitu yang pertama, case rasuah dalam sektor pendidikan, yang bermaksud seorang guru menerima rasuah sebanyak Rm 33.870 10 sen daripada seorang ahli kontraktor. Yang kedua, tuduhan dan pengakuan bersalah. Yang bermaksud di sini, guru tersebut mengaku tidak bersalah atas tuduhan menerima suapan dalam bentuk uang tunai. Yang terakhir adalah implikasi terhadap profesi perguruan. Yang bermaksud di sini, ia dapat menimbulkan persoalan tentang integriti dalam sektor pendidikan dan memberi kesan terhadap imej profesi perguruan. Seterusnya, latar belakang case. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan latar belakang case. Latar belakang case ini, saya mempunyai 4 poin beserta huraian yang pendek. Yang pertama, individu terlibat, yaitu seorang guru berusia 54 tahun yang bertugas di sebuah sekolah di daerah Batu Pahat. Yang kedua, jumlah rasuah yang diterima, yaitu guru tersebut didakwa menerima suapan sebanyak Rm 33.870 10 sen. Yang ketiga, tujuan rasuah ini yaitu untuk mendapatkan kontrak pembekalan peralatan sekolah. Yang terakhir yaitu keempat, implikasi isu rasuah ini. Kes ini dapat menimbulkan persoalan tentang integriti dalam sektor pendidikan dan memberi kesan kepada imej profesi perguruan di negara ini. Assalamualaikum, hello dan hai, nama saya Juliana binti Basarudin. Di sini saya ingin bentangkan part saya, yaitu proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes Abdul Aziz, seorang guru yang mengaku tidak bersalah terhadap 4 petuduhan menerima suapan bernilai 33.870 pada November 2022. Dalam konteks kes guru yang didakwa menerima rasuah, pembongkaran merujuk kepada usaha pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yaitu SPRM, dalam menyiasat dan mengumpul bukti serta mendakwa si tertuduh. Proses awal yaitu proses pembongkaran kes rasuah yang dilakukan oleh SPRM untuk mengumpul bukti berkaitan melibatkan pemantauan transaksi keuangan, pemeriksaan dokumen yang berkaitan. Selain itu, tindakan undang-undang juga akan dilakukan jika tertuduh terbukti bersalah dan mempunyai bukti yang mencukupi. SPRM akan membawa kes ke mahkamah. Selain itu, proses mahkamah juga si tertuduh akan mengemukakan pengakuan sama ada bersalah ataupun tidak. Mahkamah boleh mempertimbangkan jumlah jaminan berdasarkan faktor kemanusiaan dan risiko.
Perbicaraan juga dilakukan jika si tertuduh mengaku tidak bersalah. Kes akan dibicarakan dengan pembentangan bukti dan hujahan kedua-dua belah pihak. Keputusan juga akan diberikan oleh hakim. Hakim akan memutuskan sama ada si tertuduh bersalah ataupun tidak berdasarkan bukti yang dikemukakan. Analisis faktor yang mempengaruhi kes tersebut adalah faktor perundangan dan faktor pentadbiran kuasa SPRM, di mana agensi ini mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat dan mengambil tindakan kes-kes terhadap rasuah. Akta SPRM 2009, undang-undang ini memperuntukkan hukuman yang berat untuk mencegah rasuah di kalangan pejabat awam. Selain itu, faktor ekonomi dan keuangan. Beban keuangan si tertuduh, peguam memohon pengurangan jaminan dengan alasan tertuduh menanggung keluarga besar dan ibu bapa yang uzur. Gimana? Si pemberi itulah. Kos pembelaan tertuduh mungkin perlu mendapatkan khidmat peguam yang mahir untuk mempertahankan diri si tertuduh tuh waktu di mahkamah. Seterusnya, faktor sosial dan moral. Image seorang guru sebagai pendidik. Kes ini akan mencemarkan image profesional perguruan yang sepatutnya menjadi teladan kepada masyarakat. Dan akhir sekali yaitu faktor media dan persepsi awam. Kes ini mencemarkan image perguruan dan masyarakat lah. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Joy Velvety Jimikili dan nomor metrik RSUN 250035. Dalam pembentangan saya pada kali ini, saya akan menerangkan dua subtopik, yaitu implikasi kes dan juga pengajaran yang boleh diambil daripada kes yang telah dihuraikan sebentar tadi. Dalam implikasi kes, saya akan menerangkan 6.11 yaitu implikasi undang-undang, 6.12 mengenai implikasi terhadap sektor pendidikan, 6.13 implikasi terhadap sosial, dan 6.14 mengenai implikasi politik dan pentadbiran. Yang pertama sekali mengenai implikasi undang-undang, yang mana apabila seorang guru itu didapati bersalah atas kesalahan melakukan rasuah, guru itu boleh dibabitkan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, yang mana guru tersebut boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih daripada 20 tahun ataupun dikenakan denda tidak kurang 5 kali ganda daripada rasuah tersebut ataupun RM Rp10.000, mengikut mana yang lebih tinggi, dan boleh dikenakan hukuman kedua-duanya sekali. Terusnya mengenai 6.12 implikasi terhadap sektor pendidikan, yang mana kes-kes seperti ini akan mencemarkan nama baik dan image sekolah tersebut, apalagi akan menjadikan image profesion seorang guru yang seharusnya dijaga dengan baik. Tidak boleh dijaga dengan baik, ia akan menyebabkan orang awam ataupun masyarakat kurang percaya terhadap sektor pendidikan akibat penyalahgunaan kuasa dalam dana pendidikan. Pihak yang sewajarnya harus mengetatkan kawalan undang-undang terhadap pengurus pentadbir keuangan sekolah dan institusi pendidikan agar perkara yang sama tidak berulang lagi. Seterusnya kita akan masuk kepada 6.13 yaitu implikasi terhadap sosial. Kes yang sedemikian rupa boleh mencetuskan pandangan yang negatif kepada semua golongan masyarakat terhadap guru dan juga dalam sektor pendidikan. Rakan sekerja dan juga pelajar turut mungkin akan terkesan dari segi moral, dan reputasi sekolah juga akan terjejas akibat perkara seperti seorang guru itu menerima rasuah ataupun memberi rasuah. Terusnya ataupun yang terakhir dalam implikasi kes yaitu 6.14 yaitu implikasi politik dan pentadbiran. Kes ini menjadi desakan terhadap kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan untuk memperketatkan lagi mekanisme dalam pemantauan keuangan.
sekiranya case ini memberikan proyek kerajaan, mungkin orang ramai ataupun orang awam akan memberikan kurang kepercayaan dalam pentadbiran untuk mengurus dana awam. Seterusnya 7.0 yaitu pengajaran daripada kes. Kita akan masuk kepada 7.11 yaitu integriti dan amanah dalam tugas. Seorang guru ini akan mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan harus menjadi contoh yang baik dan bertanggung jawab dalam dunia pendidikan agar seorang pelajar itu dapat menjadikan guru itu sebagai contoh dan juga teladan dalam aspek integriti dan amanah. Undang-undang, menerima ataupun memberi rasuah adalah sesuatu yang melanggar undang-undang di dalam Malaysia yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa dan yang berkenan dan boleh menyebabkan profesi seorang guru itu menjadi jatuh dan dipandang serong. Pengajaran yang boleh diambil adalah sentiasa berpegang teguh kepada nilai integriti dan menjalankan amanah yang telah diberikan dan menghilangkan penyalahgunaan kuasa atau seterusnya 7.13 yaitu kepentingan ketulusan dalam mengurus keuangan. Mengurus keuangan adalah tugas yang berat dan menguji kesabaran dan juga keimanan. Dan seorang guru harus mengurus keuangan dengan tulus untuk menghilangkan ketirisan dan juga penyelewengan. Semua urusan keuangan perlu diurus dengan tulus, amanah dan juga bertanggung jawab dan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan dan pantau dan menyelia dalam masa yang berskala dan juga ketat. Bagi kesimpulan, integriti amat penting dalam kehidupan, khususnya kepada bidang pendidikan dan perkhidmatan awam. Kes rasuah seperti yang melibatkan Abdul Aziz Husin menunjukkan usaha serius pihak berkuasa dalam membenteras amalan ini. Rasuah adalah kesalahan serius di bawah Akta SPRM 2009 dan boleh membawa hukuman berat. Individu dan masyarakat perlu mengamalkan nilai moral yang tinggi untuk mencegah rasuah dan memastikan ketulusan dalam pentadbiran.